mintakan tentang makna kalimat al-muqtarab. Yang pertama, hasibta zonanta, yang bermaksud sangka. Yang kedua, ar-raqim al-luhil hajari, bermaksud permukaan baru. Yang ketiga, al-fityatu al-syu'bani, pemuda. Yang keempat, ahsa ad-batu, yang bermaksud kira. Yang kelima, amadan muddatan, tempoh. Yang keenam, syatatan juran, yang bermaksud jalan masuk. Terjatuh pen pula. Kejap ya. Pen ni jatuh dari mana? Assalamualaikum. Korang semua dah dengarkan ayat 9 hingga 16 tadi. Saya yakin dan percaya semua nak tahu apa di sebalik ayat tu. Jom kita tengok tafsir ni. Jom kita baca sama-sama. Ayat 9. Atau kamu menyangka bahawa orang yang menemi gua dan yang bunyi ar-raqim itu termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang menghairankan. Ayat ke-10. Ingatlah tak kala pemuda-pemuda mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, Ya Tuhan kami, berikanlah kami rahmat dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Ayat ke-11. Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Okey. Apa yang nak ceritakan sebenarnya dalam ayat ni? Okey, sebenarnya dalam ayat ni nak ceritakan tentang Ashabul Kahfi. Buat orang kedua sana yang dah pernah banyak kali dengar, tak apa, kita dengar lagi sekali, kita dapat pahala sama-sama, betul tak? Okey, Ashabul Kahfi ni kenapa kita nak ambil iktibar mereka? Okey, Ashabul Kahfi ni maksudnya pemuda gua ataupun penghuni gua. Okey, Ashabul Kahfi ni menceritakan tentang pemuda-pemuda yang lari daripada pemerintahan orang zalim. Lari ke mana? Lari masuk gua. Okey, kenapa pemerintahan orang zalim? Apa yang pemerintahan orang buat? Pemerintahan orang akan bunuh siapa sahaja yang mentauhidkan Allah. Yang Islam lah maksudnya. Jadi disebabkan pemuda ini sangatlah mempunyai akidah yang tinggi, keimanan yang sangat kuat, mereka nak jaga akidah mereka. Mereka pun larilah dalam gua bersama-sama dengan anjing mereka, seekor anjing mereka. Nah, masuk gua apa yang berlaku kan? Betul tak? Mesti fikirkan apa di luar apa jadi. Okey, kalau kita baca ayat 11 tadi, kata lalu ditutup telinga mereka selama beberapa tahun. Tutup telinga tu bukan maksudnya mereka pekak ataupun apa, bukan. Tapi mereka ditidurkan selama beberapa tahun. Okey, daripada 3 ayat kita baca tadi, apa iktibar kita boleh dapat adalah, okey, korang bayangkan mereka ni pemuda-pemuda yang sangat menjaga akidah mereka, yang sangat kuat akidah mereka. Jadi disebabkan dia nak jaga akidah, mereka lari ke gua daripada pemerintahan zalim. Kita, zaman kita ni, pemerintah kita tak menentukan pun tahu kita kena masuk agama apa. Ataupun kalau kita jalan sehari-hari sebagai orang Muslim pun, dekat negara kita tak ada pun nak kena bunuh suka hati. Kita pakai tudung labuh, kita pakai serban ke songkok ke, tak ada pun. Pemimpin kita, okey jom pergi bunuh dia, tak ada, betul tak? Okeylah, tak cakap apa panjang, kita teruskan pada ayat yang seterusnya. Okey, so baiklah. Saya akan sambung pembentangkan Maisarah Hamdan, iaitu ayat Al-Kahfi, daripada surah Al-Kahfi ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-15. Okey, seterusnya sebelum tu, mari kita tengok terjemahan bagi ayat ke-12 hingga 15. Terjemahan bagi ayat yang ke-12 ialah, kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal dalam gua itu. Seterusnya ayat yang ke-13, kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Ayat yang ke-14, dan kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka pun berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Ayat yang ke-15, kaum kami ini telah menjadikan selain dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah? Okay, penerangan bagi seluruh ayat 12 hingga 15 ini. Kemudian Allah telah membangkitkan mereka, yakni pemuda-pemuda yang telah tidur dalam tempoh yang lama dalam gua itu, untuk menunjukkan kebenaran. Maka pemuda-pemuda itu percaya dengan keesaan Tuhan mereka di tengah-tengah kaum musyrikin, dan bertambahlah keyakinan mereka, serta Allah meneguhkan hati mereka dengan iman dan sabar ketika menghadapi kesulitan. Adapun orang-orang musyrikin, mereka adalah orang-orang zalim dalam ibadat sembahan mereka selain dari Allah dan tidak boleh dijadikan puja. Okay, dalam ayat 13 ini Allah menunjukkan bahawa kisah ini ialah kisah yang benar dan terang kepada Muhammad kepada Nabi Muhammad SAW, bahawa Allah juga ingin menunjukkan
kekuasaan dan menunjukkan bahawa Allah itu Esa, untuk menunjukkan bahawa jalan ini jalan yang benar. Jadi kita sebagai pemuda-pemuda yang bakal mewarisi generasi yang akan datang, kita perlulah berusaha untuk mengukuhkan iman dalam diri kita supaya kita tidak tersesat dalam jalan yang salah. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih kepada Nazla. Baiklah, maksud ayat yang ke-16 dalam surah Al-Kahfi. Dan oleh kerana kamu telah mengasingkan diri dari mereka dan dari sembahan-sembahan yang disembah mereka selain pada Allah, maka pergilah kamu berlindung di dalam gua. Nescaya Allah Tuhan kamu mengurniakan rahmatnya ke atas kamu dan menyediakan pertolongan terhadap urusan kamu. Okey, kalau tengok penerangan ini dekat situ, fa amma dzalika al-fatayan faminallahi alaihim bil maghfirah wa taysir lahum mimma yantafi'una bihi min marafiqil hayah. Yang bermaksud, adapun pemuda-pemuda itu, Allah telah mengurniakan kepada mereka keampunan dan kemudahan bagi perkara-perkara yang memberi manfaat dalam menempuhi kehidupan. Dalam ayat ini, kita dapat melihat bahawa betapa tegurnya keimanan pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ini apabila mereka menurut perintah Allah untuk berlindung di gua yang gelap, sempit tersebut dan meninggalkan segala kenikmatan dan keindahan dunia, termasuklah mereka meninggalkan kaum kerabat mereka meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan kampung halaman mereka dan pergi berlindung di gua tersebut. Perkara ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah kerana keyakinan mereka yang tinggi kepada Allah. Mereka yakin yang Allah akan menurunkan rahmat ke atas mereka. Maka apabila mereka masuk ke dalam gua tersebut, gua yang sempit itu menjadi sangat luas dan suasana yang sepi menjadi damai dan tenang bagi mereka. Okey, itu sahaja daripada saya. Seterusnya kita sambung pengutangan ataupun video ini kepada Ain Sofia. Hai, macam mana? Tadi faham tak apa yang kawan-kawan saya terangkan? Alhamdulillah, kalau aku semua faham. Okey, sampai dekat giliran saya akan terangkan tentang Mayustafadul minal ayat. Apa yang kita dapat, kelebihan apa yang kita dapat daripada cerita ini. Okey, yang pertama dia adalah la tusaminu bainal iman wal kufri, yang bermakna tiada toleransi antara iman dan juga kekufuran. Maksudnya dia tolak langsung. Iman dengan kufur ni tidak boleh disekalikan. Yang kedua, ad-dunya darul ibtila wal ikhtibaru linnas. Dunia hanyalah tempat ujian bagi semua manusia. Yang mana manusia ni semuanya akan diuji. Even kita seorang pemerintah, kita orang yang kaya, kita orang yang hebat, kita akan tetap diuji. Tapi kenapa kita kena uji? Sebalik tu kita kena fikir, sebalik setiap ujian ada hikmah dia. Yang ketiga ialah nasratullahu liman amana bihi wa jahidu fi sabilihi, yang bermaksud pertolongan Allah kepada siapa sahaja yang beriman dan berjuang di jalan Allah. Maksud kat sini ialah pertolongan Allah itu pasti dan tidak pernah salah datangnya. So kalau kita buat benda baik, jangan pernah takut sebab Allah akan tolong kita. Lagi kita buat amal ma'ruf nahi munkar. Okey. Yang keempat ialah al-hayat ad-dunya hayatul faniyah mu'akkitahu bi khilafil akhirah. Bermaksud kehidupan dunia ialah kehidupan yang fana yang sementara berbanding akhirat yang abadi. Dunia ni sekejap je. Nanti dekat akhirat kita akan jumpa dengan syurga ataupun neraka. Itulah tempat kita yang selamanya. Tempat yang takkan berubah dah lah. Itu punya pengakhiran kita, sama ada syurga atau neraka. So dekat dunia ni even kita kena diuji, kalau kita sabar, alhamdulillah dapat pahala, kita akan masuk syurga. Yang terakhir ialah doa salahul mukminin. Bermaksud doa itu adalah perisai ataupun senjata orang mukmin. Doa ni sangat hebat. Doa ni juga even kita terdetik dalam hati pun Allah mendengar, sebab Allah tu pun As-Sami', iaitu Maha mendengar. So itu sahaja daripada kumpulan kami. Harap kamu semua faham dan juga dapat isi penting yang kami sampaikan. Terima kasih.